Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya akan memperkenalkan alatan dan bahan jahitan asas yang diperlukan untuk melaksanakan aktiviti menjahit. Jadi apa perbezaan antara bahan dan alatan jahitan? Alatan jahitan contohnya seperti pembaris, pita ukur, mesin jahit, di mana alatan ni kita boleh gunakan berulang kali. Berbeza dengan bahan, contoh seperti benang dan juga kapur jahit. Benang kapur jahit bila kamu dah guna, kamu tak boleh nak gunakan semula. Contoh seperti benang, bila kamu dah jahit di atas fabrik, kamu tak boleh dah guna benang yang kamu dah jahit di fabrik tu. Okey, jadi ini dikategorikan sebagai bahan jahitan. Baiklah, alatan dan bahan menjahit boleh dibagikan kepada 5, iaitu alatan untuk mengukur, alatan dan bahan untuk menanda, yang ketiga, alatan dan bahan untuk memotong. Yang keempat, alatan dan bahan untuk menjahit. Baiklah, cikgu akan memperkenalkan alatan yang kita gunakan untuk mengukur. Okey, yang pertama sekali adalah pita ukur. So, pita ukur ni adalah alat mengukur yang paling penting sekali. Okey, kebiasaannya tukang jahit mesti ada pita ukur ni. Jadi, kenapa ia penting kita gunakan pita ukur ini untuk mengambil ukuran badan. Yes, contoh macam kita nak buat pakaian, jadi kita kena ambil ukuran badan, kita gunakan pita ukur. Selain itu, pita ukur juga kita gunakan untuk mengukur lengkungan pada pola ataupun fabrik. Baik, seterusnya adalah pembaris meter. So, alat ini kita panggil dia pembaris meter. Sebab apa nama dia pembaris meter? Sebab dari hujung pembaris ni sehingga ke hujung sini panjangnya adalah 1 meter. Jadi di mana biasa kita lihat pembaris meter ni? Okey, biasanya kita nampak pembaris meter ni ada di kedai-kedai yang menjual fabrik ataupun kain. Contoh macam Kamda, Nagoya. Okey, jadi bila kita pergi ke kedai fabrik, kedai kain, kita nak beli kain. So nanti kita tanya dekat kakak yang jaga tu kan, cakap saya nak beli kain ni 2 meter. Mereka akan menggunakan pembaris meter ni untuk mengukur panjang fabrik yang kita nak tu. Okey, katalah kita nak 2 meter. Jadi dia akan gunakan pembaris ni untuk ukur kain tu 2 meter. Jadi 2 kali pembaris. Okey, selain tu pembaris ni juga kita gunakan untuk membuat garis lurus pada pola ataupun fabrik. Okay, seterusnya adalah pembaris sesiku ataupun kita panggil sebagai pembaris L. Okay, kenapa nama dia pembaris L? Sebab kalau tengok bentuk dia seperti huruf L. Jadi apa fungsi pembaris sesiku ni? Jadi pembaris sesiku ni kita gunakan untuk membuat garisan bersudut tepat ataupun bersudut 90 darjah. Okay. Dan kita gunakan juga pembaris sesiku ni untuk membuat garis lurus. Okay, selain tu, kalau tengok di pembaris ni ada bentuk lengkung. Okay, bentuk lengkung ni kita gunakan untuk membentuk garis leher dan juga untuk membentuk garis lengan. Okay, garis lengan ni kan. Kalau kat sini, kita nak buat garis lengan kat sini, kita gunakan bahagian lengkung. Kemudian garis leher, kadang-kadang kita nak buat leher bentuk separuh bulatan, kita boleh gunakan lengkung pada pembaris sesiku. Baik, yang ini pula adalah pembaris lurus. Okay, kita gunakan pembaris ni untuk membuat garis lurus pada pola ataupun pada fabrik. Okay, kalau kita tengok kebiasaannya alat mengukur jahitan ni, dia mempunyai 2 unit. Iaitu unit inci dan juga unit sentimeter. Jadi terpulanglah pada kita sama ada kita nak gunakan ukuran kita dalam unit inci ataupun unit sentimeter. Yang penting kita cuba konsisten lah. Kalau kita guna inci, kita gunakan semua inci. Kalau kita guna sentimeter, kita gunakan semua ukuran kita dalam sentimeter. Okey, yang pertama yang ini. Okey. Ini dipanggil sebagai kapur tukang jahit.
Okay, yang saya pegang ni berwarna putih, tapi sebenarnya kapur ni ada banyak warna. Ada warna biru, warna merah, warna kuning. Jadi kita gunakan warna tu ikut kesesuaian kain yang kita sedang gunakan. Okay, kemudian yang kedua, yang ini adalah roda surih. Roda surih ni kita gunakan bersama-sama dengan kertas karbon tukang jahit, ataupun kita panggil dia tracing paper. Tracing paper ni dia pun hadir dalam pelbagai warna. Contoh yang macam ni ada warna kuning, warna biru, warna merah. Okey. Jadi sama juga penggunaan dia bergantung kepada fabric yang kita gunakan. Jadi kalau kita nak tanda tu nampak terang, kita ambillah warna yang kontras. Okey, jadi kertas karbon ni kita gunakan bersama-sama dengan roda surih. Okay, seterusnya adalah pensel penanda. Okay, pensel penanda ni kita gunakan juga sama fungsi semua ni untuk kita pindahkan tanda. Baiklah, sekarang saya perkenalkan pula alatan yang digunakan untuk memotong. Okay, yang ini kita panggil dia sebagai gunting kain. Okay, gunting kain ni kita gunakan untuk menggunting fabric. Fabric sahaja. Jangan kamu guna untuk gunting lain pula, nak gunting kertas ke, gunting stabilizer ke, kan? Sebab nanti akan menyebabkan gunting ni tumpul. Bila dia tumpul, nanti kita nak gunting kain dia akan jadi tak cantik sebab dia dah tumpul. Nanti kain tu akan berjurai-jurai. Okay? Jadi gunting kain ni hanya digunakan untuk menggunting fabric. Okey, yang kedua, okey, yang ini kita panggil dia sebagai peretas. Okey, baiklah, yang ini adalah peretas. Okey. Tengok dia ada bahagian yang tajam. Okey, kegunaan peretas ni untuk kita menetas jahitan ataupun benang. Kadang-kadang kita tersalah jahit. Jadi kita gunakan peretas ni untuk membuang jahitan yang tersilap. Okay, seterusnya, ini adalah snipper. Kita panggil dia snipper. Okay, jadi yang ini adalah snipper. Okay, ini snipper. Kita gunakan snipper ni untuk memotong benang. Contoh macam kita ada benang kan, ataupun kita sudah jahit, kita nak potong benang, kita gunakan snipper. Senang. Okay, kalau pakai gunting mungkin lambat sikit. Jadi satu lagi alat memotong yang perlu awak tahu, iaitu kita panggil dia gunting pucuk rebung. Apa dia gunting pucuk rebung tu? Gunting tu dia seperti gunting kain, tapi hujung dia bergerigi. Tapi cikgu tak ada lah sebab kita jarang guna gunting tu. Okay, hujung dia bergerigi dan gunting tu biasanya digunakan untuk memotong tepi kain. Kita nak mengemaskan kain dan kita tak nak jahit tepi ke apa, jadi kita boleh gunakan gunting pucuk rebung. Nanti bentuk dia akan jadi bergerigi. Okay, jadi apa pula alatan yang digunakan untuk menjahit? Okay, yang pertama, bahan yang diperlukan adalah benang. Okay. Benang ni ada pelbagai jenis dan juga pelbagai warna. Jadi penggunaan juga, benang ni juga bergantung kepada kesesuaian fabrik dan juga warna fabrik yang kita gunakan. Okay. Kemudian mesin jahit. Okay, mesin jahit ni kita gunakan untuk membuat jahitan mesin lah. Jadi mesti kena ada mesin jahit. Kalau kita nak buat jahitan tangan, okay, kita perlukan yang ini jarum jahit tangan. Okay, kalau kita nak buat jahitan tangan, kita perlukan jarum jahit tangan dan juga benang. Kalau kita nak buat jahitan mesin, kita perlukan mesin jahit dan juga bahannya benang. Okay. Kemudian yang ini adalah jarum untuk jahit mesin. Okay, ini jarum untuk jahit tangan. Ini jarum jahit mesin. Okay.
Okey, jadi apa beza antara jarum jahit tangan dan juga jarum mesin? Okey, ini jarum jahit tangan. Kalau kita tengok jarum jahit tangan, dia ada lubang di hujung jarum. Okey, lubang tu kita gunakan untuk memasukkan benang. Okey, nampak ada lubang. Okey, yang ini adalah jarum mesin. Okey. Beza dia, macam jarum jahit tangan tadi, lubang dia di atas. Okey, jarum mesin lubang dia di bawah. Okey, kemudian di bahagian atas, dia ada satu bahagian yang melengkung dan juga satu bahagian yang rata. Okey, jadi kalau jarum mesin, lubang dia di bawah, jarum jahit tangan, lubang dia di atas. Jadi itu antara perbezaan lah antara jarum jahit tangan dan juga jarum mesin.